أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Sidang maghrib yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-tuan yang berada di Masjid Baitul Salam, begitu juga kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang mengikuti daras maghrib pada hari ini di rumah masing-masing. Semoga insya-Allah apa yang kita akan kongsikan bersama pada malam hari ini dapat menambahkan lagi ilmu-ilmu kita berkenaan dengan keberkatan-keberkatan dan kepentingan-kepentingan solat. Kerana masih lagi perbahasan berkenaan dengan ibadat solat ini masih terus berlanjut, dan insya-Allah pada malam hari ini sekali lagi saya akan berkongsi beberapa hadis daripada sabda suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan di dalam kita melaksanakan ibadat solat kita. Sebelum ini saya telah berkongsi satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa amalan yang paling pertama yang akan dihisap, yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua amalan-amalan seseorang hamba itu adalah solatnya. Kalau solatnya itu timbangannya baik, maka orang-orang itu akan mendapat kejayaan dan akan mendapat keselamatan. Tetapi kalau timbangan solatnya itu tidak baik, maka orang-orang itu akan mendapat kerugian. Namun begitu, Allah Subhanahu wa taala masih lagi kerana cintanya kepada kita semua hamba ciptaannya, dia memberikan peluang lagi dan memberitahukan kepada para malaikat untuk memeriksa kalau sang hamba itu walaupun dia ada kekurangan di dalam solat-solat fardunya, tetapi dia ada mengerjakan solat-solat nafal ataupun amalan-amalan nafal dan pekerjaan-pekerjaan serta amalan-amalan sunatnya, maka amalan-amalan inilah yang akan dapat menutupi segala kekurangan-kekurangan yang mungkin terdapat di dalam solat-solat fardunya. Jadi pada hari ini kita akan mendengar beberapa hadis kerana berkenaan dengan solat sunat, baik sebelum ataupun selepas solat-solat fardu, ada beberapa ulama-ulama yang ataupun beberapa orang-orang, kelompok-kelompok orang umat Islam yang tidak memberikan perhatian kepada solat-solat sunat, baik yang sebelum fardu maupun yang selepas solat fardu. Jadi mungkin mereka merasa tidak perlu untuk mengerjakan solat-solat sunat sebelum ataupun selepas solat fardu. Tetapi kalau kita melihat dari hadis yang saya terangkan tadi, inilah solat-solat seperti inilah yang akan menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam solat-solat fardu kita kalau ada. Dan ini terbukti daripada amalan sunnah-sunnah suci Rasulullah SAW, bagaimana beliau memperlihatkan kepada kita semua bahawa memang Rasulullah SAW di samping mengerjakan solat fardu itu, beliau juga mengerjakan solat-solat sunat. Jadi bukan kita ada-adakan, tidak. Kalau orang-orang gair, terutamanya orang-orang gair Ahmadi di luar sana, mereka tidak melihat, tidak memberikan perhatian yang khusus kepada solat-solat sunat ini. Tetapi kita dalam jemaat, kita sangat memperhatikan juga perkara ini kerana ini merupakan amalan suci Rasulullah SAW yang beliau kerjakan. Jadi solat-solat sunat memang ada Rasulullah SAW laksanakan. Oleh kerana itulah kita di dalam jemaat pun kita sangat mementingkan dan sangat menekankan perkara ini, iaitu solat sunat baik sebelum ataupun selepas solat fardu. Dan ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha. Saya bacakan di sini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti qabla az-zuhri arba'a, thumma yakhruju fayusalli bin nas,
summa yadkhulu fayusalli raka'atain wa kana yusalli bin nasil maghribi summa yadkhulu baiti fayusalli raka'atain wa yusalli bin nasil isya' wa yadkhulu baiti fayusalli raka'atain. Jadi Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha menerangkan di sini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat sebelum solat zuhur di rumah. Jadi Hazrat Aisyah menerangkan bahawa Rasulullah SAW mengerjakan solat sebelum solat zuhur di rumah 4 rakaat. Jadi sebelum beliau pergi ke masjid untuk mengimami solat zuhur, solat fardu zuhur, beliau mengerjakan solat sunat 4 rakaat di rumah. Thumma yakhruju fayusalli bin nas, kemudian beliau pergi untuk memimpin solat, iaitu solat fardu zuhur di masjid. Summa yadkhulu fayusalli raka'atain, kemudian setelah selesai solat zuhur di masjid, beliau kembali ke rumah Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha dan mengerjakan 2 rakaat sunat. Jadi ini yang kita amalkan. Jadi memang Rasulullah SAW solat-solat sunat beliau kerjakan di rumah. Tetapi kita kerana rumah kita jauh, jadi kita solat di masjid saja. Solat sunat kita pun kita kerjakan di masjid, baik sebelum maupun selepas. Tidak salahnya di situ. Jadi di sini menggambarkan bahawa seperti mana yang kita laksanakan sebelum solat, dan tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin selama ini tidak merasa perlunya kita mengerjakan solat sunat sebelum maupun selepas, maka diharapkan selepas kita mendengar hadis ini, kita hendaklah memperhatikan perkara ini, memberikan perhatian bahawa seperti mana Rasulullah SAW mengerjakan 4 rakaat sunat sebelum solat fardu zuhur dan 2 rakaat sunat selepas solat fardu zuhur, maka kalau sebelum ini kita tidak memperhatikannya, maka kita haruslah memberikan perhatian dan kita laksanakan. Kemudian wa kana yusalli bin nasil maghrib, dan demikian jugalah beliau mengimamkan solat bersama orang-orang solat maghrib di masjid. Summa yadkhulu baiti fayusalli raka'atain, kemudian selepas beliau selesai solat maghrib, beliau kembali ke rumah dan mengerjakan 2 rakaat sunat. Seperti mana kita amalkan, wa yusalli bin nasil isya'i, dan kemudian Rasulullah SAW memimpin solat isya' sama orang-orang. Wa yadkhulu baiti fayusalli raka'atain, kemudian beliau balik ke rumah dan mengerjakan 2 rakaat sunat. Jadi di sini jelas kepada kita Rasulullah SAW mengerjakan, tadi kita dah dengar solat zuhur, kemudian bab solat maghrib juga begitu. Rasulullah SAW mengimamkan solat fardu di masjid bersama orang-orang, bersama sahabat-sahabat beliau, kemudian beliau balik ke rumah mengerjakan solat sunat 2 rakaat. Itu yang kita amalkan. Dan begitu juga solat isya', beliau mengimamkan solat fardu isya' bersama orang-orang di masjid, kemudian beliau balik ke rumah, beliau mengerjakan solat sunat 2 rakaat. Jadi memang ada hadis daripada Rasulullah SAW, memang ada sunnah daripada Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita bahawa beginilah cara Rasulullah SAW mengerjakan solat. Ini riwayat yang diriwayatkan oleh Hazrat Aisyah radhiyallahu taala. Jadi seperti mana hadis sebelumnya, kekurangan-kekurangan dalam solat fardu itu dapat ditutupi dengan kerjaan ataupun amalan-amalan sunat dan nafal. Jadi kita jangan lalaikan ini. Jangan ketepikan solat-solat sunat zuhur sebelum ataupun selepas. Begitu juga selepas solat maghrib kita ada 2 rakaat, dan selepas solat isya' ada 2 rakaat. Jadi ini yang diriwayatkan oleh Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha. Semoga kita juga dapat mengamalkannya di dalam kita mengerjakan solat-solat kita, kerana itu sesuai dengan sunnah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk menguatkan lagi, Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan satu lagi hadis, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qablu zuhri wa raka'atain qabla al-ghadati. Jadi
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini diriwayatkan oleh Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha, bahawa beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mengerjakan solat zuhur, beliau mengerjakan 4 rakaat solat sunat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum solat fardu subuh. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan, kita harus perhatikan perkara ini. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum solat fardu subuh. Jadi biasa kita kan sebelum solat, selepas azan itu, solat azan subuh, kita ada 2 rakaat solat sunat, kemudian baru kita kerjakan solat fardu subuh. Nah, sekarang ini ada orang yang dia datang ke masjid, solat dah mula, solat berjemaah dah mula. Jadi dia tak sempat nak mengerjakan solat 2 rakaat sunat tadi. Selepas dia selesai solat fardu 2 rakaat solat subuh itu, dia perlu mengerjakan 2 rakaat sunat yang dia tertinggal tadi. Kerana sesuai dengan hadis ini, bahawa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan. Jadi tidak pernah meninggalkan 2 rakaat solat sunat sebelum solat subuh itu. Jadi kalau kita terlepas, maka kita selepas selesai solat fardu subuh berjemaah tadi, kita hendaklah mengerjakan solat sunat 2 rakaat yang tadi kita tertinggal. Kerana Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Jadi ini 2 hadis yang menerangkan kepada kita semua sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam mengerjakan solat-solat sunat sebelum ataupun selepas sesuatu solat fardu. Kemudian Rasulullah SAW juga memberi menerangkan di sini, ini hadis yang diriwayatkan oleh Ana Hafsah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza azana al-muazzinu lis-subhi wa bada as-subhu shalla raka'atain khafifatain. Jadi di sini Rasulullah SAW menerangkan ataupun memberitahukan dan memberikan contoh kepada kita semua. Hadis ini diriwayatkan oleh Hazrat Hafsah radhiyallahu taala anha, bahawa beliau berkata ketika selesai muazzin memberikan ataupun melaungkan azan untuk solat subuh, selepas selesai itu Rasulullah SAW mengerjakan 2 rakaat sunat yang tidak panjang. Jadi beliau tak panjang, ringkas saja beliau laksanakan solat sunat 2 rakaat itu sebelum solat fardu subuh. Jadi ini menguatkan hadis yang di atas tadi, bahawa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan solat sunat sebelum solat fardu subuh. Dan hadis ini memberitahukan juga kepada kita semua bahawa Rasulullah SAW mengerjakan, macam mana Rasulullah SAW mengerjakan solat sunat itu? Apakah panjang-panjang? Tidak. Dan di sini Rasulullah SAW diberitahukan kepada kita semua oleh Hazrat Hafsah radhiyallahu taala anha, bahawa Rasulullah SAW mengerjakan solat sunat sebelum fardu subuh 2 rakaat secara ringkas, tidak panjang-panjang. Beliau tidak baca ayat-ayat yang panjang. Beliau baca ayat yang pendek ringkas dia, kerana di situ digambarkan beliau mengerjakan solat itu tidak terlalu lama, cuma ringkas saja. Dari 3 hadis ini memberitahukan kepada kita semua betapa kita haruslah memberikan perhatian kepada solat-solat sunat di samping kita mengerjakan solat-solat fardu, kerana ini sesuai dengan sunnah suci Rasulullah SAW, dan terutamanya tuan-tuan dan puan sekalian, solat sunat waktu subuh itu, di mana Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Walaupun kita dah terlepas, kita datang ke masjid, solat berjemaah sedang berlangsung, kita terus masuk berjemaah. Setelah kita selesai solat berjemaah subuh, fardu subuh, hendaklah kita mengerjakan solat sunat yang kita tertinggal, yang sepatutnya kita lakukan sebelum solat fardu. Kerana solat ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, dan ini jatuh di dalam kategori sunnah muakkad. Sunnah muakkad salah satu sunnah di mana Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya walaupun beliau dalam keadaan yang sakit maupun dalam keadaan yang musafir. Kita tahu kalau kita dalam keadaan musafir, solat sunat itu kita boleh gugurkan, dan solat fardu pun kita boleh kasarkan. Tetapi untuk solat sunat subuh,
Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya walaupun dalam keadaan beliau musafir. Jadi ini perkara ini harus kita ingat selalu, dan insya-Allah dengan kita mengerjakan solat-solat sunat ini dapat menutupi kekurangan-kekurangan yang mungkin terdapat di dalam solat-solat fardu kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua supaya kita dapat beramal sesuai dengan sunnah suci Rasulullah SAW, dan semoga amalan-amalan kita, terutamanya amalan solat kita, diterima di sisi Allah Ta'ala, dan semoga timbangan solat kita ini mendapat timbangan yang baik di sisi Allah Ta'ala, dan seterusnya Allah Ta'ala akan memberikan kejayaan kepada kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh tanya ni? Ya. Contohnya kita semayang zuhur. Nak rakaat 4. Habis yang di semayang nafal, nak nafal. Yang mana sekarang ya? Pasal dia tanya mana? Tak, setiap waktu tu ada semayang. Oh, itu ya. Kalau asar, waktu asar kan, itu ada. Itu masuk masjid, imam muazzin dah laungkan azan. Selepas tu kita boleh solat nafal 2 rakaat. Itu pun digalakkan. Lewat tu tak boleh? Boleh. Isyak boleh. Sebelum maghrib boleh, sebelum isyak boleh. Jadi kerjakan nafal dulu, baru kerja sunat. Tak. Ini yang untuk solat asar, maghrib, isyak. Yang tadi tu dah ada solat sunat, dan saya lupa tadi ada lagi satu hadis di mana Rasulullah SAW berkenaan dengan solat sunat subuh ini, beliau tidak ada lagi nafal-nafal lain selain daripada 2 rakaat sunat. Tidak ada beliau tambahkan lagi. Jadi jangan kita pada-pada tambah lagi ya. Tapi untuk kita mengerjakan solat nafal waktu asar, maghrib dan isyak sebelum solat fardu itu sangat digalakkan. Sangat digalakkan kerana di antara qamat, di antara azan dan qamat itulah masa doa kita dikabulkan oleh Allah Taala. Jadi kita kerjakan solat nafal dan kita berdoa di dalam itu.